Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides. Saya Razi Ahmad. Untuk saya perkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Kali ini kita akan berkenalan dengan DUN yang bernaung di bawah Parlimen P205 Seratok, iaitu DUN N38 Kalaka. DUN Kalaka. Rata-rata penduduk di sini merupakan petani. Mereka membangunkan pelbagai jenis ladang dan kebun seperti kelapa sawit, padi, getah dan banyak lagi. Produk pertanian yang diakui paling lumayan oleh penduduk di kawasan ini adalah kelapa sawit. Penanaman sawit memberi impak ekonomi yang besar bukan sahaja kepada penduduk kawasan DUN Kalaka tetapi di seluruh Seratok. Dan sekarang, jom kita lihat sedikit sebanyak mengenai sejarah DUN Kalaka pula. DUN Kalaka yang terdiri daripada daerah pemilihan Pelunga, Perpat, Kaba, Saratok, Tengalat dan Senyawan ini diwujudkan seawal tahun 1968 dan telah diwakili di Dewan Undangan Negeri Sarawak sejak 1969. Pada PRN 10, kerusi DUN Kalaka telah menyaksikan pertumbungan 3 penjuru di antara Abdul Wahab bin Aziz mewakili Barisan Nasional, Ismail Hussein, calon bebas dan calon Parti Keadilan Rakyat PKR, Muhammad Yahya Abdullah. Abdul Wahab Aziz memperoleh undian sebanyak 6,835 menewaskan Ismail Hussein dan Muhammad Yahya Abdullah. Jumlah pemilih di DUN Kalaka pada PRN 10 adalah sebanyak 14,167 dan 72.01% daripada angka tersebut keluar mengundi. Manakala jumlah undi ditolak pula ialah 120. Abdul Wahab Aziz menang selesa di DUN Kalaka apabila mencatatkan majoriti 5,170 undi. Seperti yang kita tahu, kemenangan Abdul Wahab Aziz tidak terhenti di situ sahaja. Pada PRN 11 pula, Abdul Wahab Aziz berjaya menewaskan lagi calon lain dengan meraih undi sebanyak 3,988, mengalahkan Jemaat Panjang dari Parti Keadilan Rakyat PKR. Untuk PRN 11 di DUN Kalaka, Abdul Wahab Aziz mencatatkan undi majoriti 2,835. 71.6% daripada jumlah pemilih seramai 7,327 telah keluar mengundi, manakala sebanyak 82 kertas undi pula ditolak. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan wakil rakyat di DUN Kalaka. Lahir pada 8 Ogos 1947, Dato' Abdul Wahab bin Aziz yang merupakan ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mewakili gabungan Parti Sarawak GPS berasal dari Saratok. Beliau juga merupakan seorang pegawai daerah sebelum membabitkan diri dalam bidang politik pada tahun 1987. Selain pernah berada dalam Kabinet Sarawak, beliau juga pernah menyandang jawatan Menteri Muda Perumahan pada tahun 2009 sehingga 2011 dan juga Menteri Muda Pembangunan pada tahun 2011 sehingga 2016 selain memegang jawatan ADUN Kalaka selama 30 tahun. Setelah menjandang kerusi ini selama 6 penggal, beliau telah mengumumkan ingin berehat daripada arena politik dan tidak akan mempertahankan kerusinya. Ini jelas beliau adalah kerana faktor usia, selain mahu memberi peluang kepada pemimpin muda untuk mewakili rakyat di DUN Kalaka. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan dan pembangunan di DUN N38 Kalaka. Kawasan DUN Kalaka yang terletak di Saratok ini juga tidak ketinggalan dalam arus pembangunan semasa. Hal ini dapat kita lihat daripada beberapa buah projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP, projek-projek rakyat dan lain-lain lagi.
Antara projek RTP yang diluluskan adalah projek penanaman semula ladang sawit di Seratok, menaik taraf gerai penjajah Seratok, pembinaan perpustakaan desa, pembinaan prasarana sukan dan rekreasi dan banyak lagi. Bangunan Akademi Petong Seratok yang juga di bawah projek RTP telah dibina di kawasan Dun Kelaka. Majlis penyerahan tapak projek ini telah diadakan pada Julai 2020 dan setakat laporan pada bulan Ogos 2021, bangunan ini hampir siap di samping masih menunggu kerja-kerja penyambungan bekalan elektrik. Bagi anda yang belum tahu, Sukan Petong merupakan salah satu sukan yang telah mengangkat tinggi nama Seratok ke peringkat antarabangsa. Sukan Petong ialah sebuah aktiviti sukan yang berasal dari negara Perancis. Namun di Malaysia, ini pun sudah ramai yang aktif bermain sukan ini. Dan apa yang menakjubkan, seorang pemain petong yang juga merupakan anak kelahiran Seratok telah mewakili Malaysia ke Sukan SEA 2019 di Manila dan beliau berjaya meraih pingat perak dalam acara tersebut. Hebat kan anak tempatan kita ni? Jadi dengan terbinanya akademi ini diharap dapat memberi manfaat khususnya kepada golongan-golongan belia untuk menceburi bidang sukan antarabangsa ini. Selain itu, di Dun Kelaka juga banyak menjalankan projek pembinaan dan naik taraf surau dan masjid. Seperti yang kita sedia maklum, penduduk di Dun Kelaka merangkumi majoriti Melayu. Jadi semestinya mereka menginginkan masjid baharu yang lebih besar dan selesa. Lantaran itu, pada tahun 2016, peruntukan telah diluluskan dan pada tahun 2017, Masjid Al-Muhtadin telah mula dibina. Proses pembinaan masjid ini memakan masa selama 2 tahun sahaja dan siap sepenuhnya pada tahun 2019. Sebelum ini, ada 2 jalan yang boleh digunakan untuk mengakses Masjid Al-Muhtadin melalui Jalan Bunga Raya dan Jalan menuju Perkuburan Islam Seratok. Sekarang, satu lagi jalan menuju ke Masjid Al-Muhtadin Seratok sedang dibina. Jalan ini akan memudahkan lagi jemaah ke masjid dari kawasan perumahan berhampiran dan penduduk kawasan yang berdekatan. Dan terkini, bangunan yang berwarna-warni ini merupakan projek RTP yang sedang dalam proses akhir untuk disiapkan. Projek Hub Industri Kreatif Seratok mempunyai 3 fasa. Bermula dari tahun 2018 yang menelan kos RM400,000. Fasa kedua pula pada tahun 2020 yang menelan kos RM200,000. Manakala fasa ketiga pada tahun 2021 menelan kos RM250,000. Hub ini dijangka akan dibuka tidak lama lagi iaitu pada awal tahun 2022. Sejumlah 12 buah kedai dirancang untuk dibuka di sini nanti, termasuk 6 buah gerai makanan dan minuman. Dan berdasarkan laporan terkini, pihak bertanggungjawab sedang dalam proses melantik penyewa. Dengan siapnya projek ini nanti, semestinya Hub Industri Kreatif Seratok ini akan berfungsi sebagai pusat penggerak aktiviti komersial untuk golongan peniaga kecil di Seratok dan seterusnya menarik minat masyarakat tempatan untuk berkunjung di sini. Kepada penonton yang tidak pernah mengunjungi Kelaka, mungkin tertanya-tanya, ada tak benda-benda menarik di sini? Jawapannya ialah semestinya ya. Di sini terletaknya Fort Rainy yang cukup kaya dengan sejarahnya yang tersendiri. Pada tahun 1888, iaitu 10 tahun selepas pembinaan Fort Charles, kerajaan Brooke telah membina sebuah lagi bangunan sementara yang diperbuat daripada bumbung atap dan kayu belian yang dikenali sebagai Fort Rainy di daerah Seratok. Bangunan bersejarah 2 tingkat itu dahulunya berfungsi sebagai kemudahan pertahanan dan pejabat pentadbiran untuk memungut cukai daripada penduduk Seratok. Fort Rainy terus digunakan selepas kemerdekaan negeri Sarawak bagi menempatkan pejabat daerah Seratok. Kini ia telah dinaik taraf sebagai pusat internet komuniti penduduk Seratok. Pusat internet komuniti Fort Rainy ini juga berfungsi sebagai pusat memberi pendidikan dan kesedaran tentang ICT, advokasi dan keusahawanan dan secara tidak langsung merapatkan jurang digital di kalangan masyarakat Seratok dengan masyarakat lain. Bukan itu sahaja, ada satu lagi lokasi menarik di Dun Kelaka. Ini dia. Seperti yang anda boleh lihat, ini adalah sebuah telaga yang diberi nama Telaga Hajah Halimah. Tetapi telaga ini bukan sebarang telaga ya. Ianya terletak di bawah Fort Rainy dan dikatakan mempunyai elemen ajaib. Kenapa ajaib? Keunikan telaga ini dikatakan tidak pernah kering, sungguh pun musim kemarau panjang. Menarik bukan? Jadi inilah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan mengenai Dun Kelaka. Saya Razi Ahmad untuk Sarawak Decides.